Kembali bersama kami di Rampai Pagi seperti yang kita janjikan, segmen Negara Pintar terhubung membawakan tajuk aplikasi bimbit cuaca Brunei dan juga pertandingan fotografi cuaca. Bersama kita pada pagi ini dua orang narasumber, alhamdulillah sudah pun kita hadirkan ke studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Television Brunei, Sungai Akar, dan bersama kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia di sebelah kiri Intan. Ya, alhamdulillah ya, dan sebelah saya iaitu Yang Mulia Puan Nadiatul Afifah binti Haji Muhammad Yassin, iaitu pegawai kaji cuaca, dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Tuan Melvin Lim Wei Chuan, iaitu pegawai pemasarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sihat ya. Jadi pertama sekali Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang ke Rampai Pagi dan ribuan terima kasih kita ucapkan ya di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama dengan kami berdua ni sebenarnya. Begitu juga penonton-penonton kita ni di rumah yang sama-sama menyaksikan pada ketika ini dalam segmen Negara Pintar terhubung aplikasi bimbit cuaca Brunei dan pertandingan fotografi cuaca. Jadi terus sahajalah ya kepada persoalan dan juga penjelasan kita pada pagi ini. Boleh kiranya lah ya terlebih dahulu bersama dengan Puan Nadiatul Afifah ya mengongsikan dan juga menjelaskan serba sedikit mengenai dengan keadaan cuaca kita ni lah ya sebenarnya pada ketika ini. Baiklah. Jadi sekarang negara Brunei Darussalam berada dalam nyoran tempoh peralihan monsun iaitu tempoh peralihan monsun ni selepas monsun barat daya dan sebelum tadi memasuki monsun baru iaitu monsun timur laut. Jadinya nyorang transition period itulah. Jadi tempoh peralihan monsun ini dijangka berterusan sehingga hujung bulan November 2023. Jadi biasanya semasa tempoh peralihan monsun ini negara lazimnya mengalami keadaan cuaca yang cerah pada waktu pagi dan kalau midday ada hujan berasingan. Jadi ribut petir pula biasanya berlaku di kawasan pedalaman negara pada sebelah petang dan ia boleh merebak ke kawasan pesisiran negara dan juga ke perairan negara pada waktu malam. Jadi kadang-kadang boleh jauh berlanjutan ke esokan harinya pada awal pagi. Manakala kalau tiupan angin ia memang perlahan dan ia dari pelbagai hala pada waktu pagi, tapi kalau daripada waktu petang ia dari arah barat laut lah. Peralihan monsun ya pada ketika ini sehingga ke penghujung bulan November ini nanti ya. Monsun apa tu? Selepas ini timur laut. Timur laut ya. Baik ya. Jadi itulah sedikit perkongsian keadaan cuaca di negara kita di Brunei Darussalam pada ketika ini ya. Sebelah tengah hari kadang-kadang panasnya menyengat. Lepas tu hujannya sekejap tengah hari. Hujannya pun tumpuk-tumpuk macam hujan berasingan ni orang. Hujan berasingan. Ya, betul. Itu dia ya. Sini hujan. Ditanyakan di kawasan sana ada hujan. Jadi begitulah ya. Jadi untuk mengetahui mengenai dan perkara ini dari masa ke semasa Jabatan Kaji Cuaca juga turut mengongsikan ya sebarang amaran, nasihat cuaca yang dikeluarkan jika perkara-perkara ini memudaratkanlah ya. Jadi untuk berikutnya ini ingin kita ni ketahui juga ni Intan ya. Iya. Jadi ni Puan ya, kebiasaannya semasa keadaan cuaca aktif ini pihak Jabatan Kaji Cuaca akan mengeluarkan kod amarannya berwarna cuaca berwarna. Jadi mungkin boleh Puan jelaskan sedikit mengenainya? Baiklah, okey. Jadi sejak 23 Mac tahunan ni Jabatan Kaji Cuaca telah menaik taraf template amaran cuaca. Jadi dulu template amaran cuaca ni semua wording ganya ayat saja kan, tapi sekarang ia ada berwajah baru sudah. Seperti yang tertera di TV sekarang ni yang sebelah kiri itu kita lihat wordings kan saja, tapi on the right side itu ada warna, mempunyai peta negara sudah. Dalam peta itu dibahagikan kepada mukim-mukim. Jadi ini actually kami mengambil kira rekomendasi ataupun orang suggestion orang ramai yang diorang ni menginginkan amaran cuacanya orang location based. Diorang mau di mana lokasinya kan. Jadi sekarang ini amaran cuaca diwarnakan mengikut kod amaran cuaca berwarna bagi mukim-mukim yang terjejas sahaja. Jadi orang ramai orang lebih senang membacanya, tapi provided bis kita tahu lokasi bis kita di manalah ramai betul. Jadi untuk makluman orang ramai yang mungkin ada yang belum mengetahui mengenai kod amaran cuaca berwarna. Jadi
Jabatan Kaji Cuaca menggunakan kod amaran cuaca berwarna untuk memberikan amaran kepada orang ramai dan juga agensi-agensi yang berkenaan mengenai keadaan cuaca aktif yang berpotensi untuk mengakibatkan kerosakan harta benda dan memberikan gangguan yang serius kepada aktiviti harian orang awam. Jadi 3 kod amaran cuaca tersebut ada 3 warna, iaitu kuning, jingga dan juga merah seperti yang dilihatkan sekarang ini. Jadi yang mana kuning ini artinya berwaspada, artinya berisiko rendah saja. Kalau jingga berisiko sederhana dan maksudnya mesti bersedia, dan merah artinya bertindak, artinya berisiko tinggi di sana tu terjadinya segala orang kalau tadi lihat leaflet yang boleh di download daripada kami punya website ada dia bagi tahu apa impak cuaca di sana dan apa nasihat kami kepada orang ramai. Ya, jadi itulah ya antara perubahan yang dapat kita ni lihatlah. Kalau sebelum ni kita ni membaca saja. Tapi ni ada kita ni kalau sekalipun tahu sudah di mana tempat ya dan juga bagaimana keadaan cuaca ketika itu ya. Betul. Ya. Dan jadi, seterusnya kita ingin mengetahui juga ni ya, mengenai dengan amaran cuaca ataupun nasihat cuaca yang dikeluarkan ini ya. Mungkin Puan boleh mengongsikan sebenarnya ini macam mana orang ramai boleh mendapatkan amaran atau nasihat cuaca yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam ini. Baiklah, jadi sebarang maklumat cuaca terutamanya nasihat dan juga amaran cuaca, siaran akhbar, ketua dan selainnya boleh didapati terus melalui aplikasi bimbit cuaca Brunei WX. Ya. Difahamkan baru-baru ini ada di naik taraf ya. Ya, betul. Jadi nanti Tani akan ada will look through adalah beberapa features yang baru Jadi kita dapat memuat turun Brunei WX ini secara free sama ada iOS Apple Store ataupun juga Android. Selain daripada kami punya aplikasi bimbit, orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat cuaca melalui platform media sosial rasmi kami seperti Facebook Brunei Weather, Instagram Brunei.weather dan juga paling terbaru ni Telegram channel Brunei Weather. So itu memang kalau kami ada mengeluarkan sebarang nasihat amaran cuaca, memang terus keluar ke sana lah. Di Telegram di Telegram di sini Telegram ya, Telegram channel. Alhamdulillah ya. Dan seterusnya ni Puan ya, kalau bercakap mengenai dengan aplikasi bimbit cuaca pun Brunei WX ini, mungkin boleh Puan jelaskan dengan lebih lanjut mengenai dengan feature yang ada. Okey, ciri-cirinya actually features untuk Brunei Weather WX ni memang orang banyak tapi antara I will share just top 3 features lah untuk pagi ni. Jadi pertama sekali ialah animasi radar cuaca katanya. Animasi radar ni ia basically apa ia buat, ia penganalisaan perkembangan cuaca secara real time. Jadi daripada animasi tersebut kita ni boleh melihat imbasan ataupun orang scan di seluruh negara Brunei Darussalam pada masa itu. So kalau ada keadaan cuaca aktif yang terjadi, tani dapat lihat warna-warna yang ada indikator di sana tu. Kalaunya warna biru ataupun hijau artinya hujannya ranyai-ranyai saja di sana tu. Kalau ia berwarna kuning ke merah artinya labat dah sudah tu hujan sana. Mungkin berlakunya thunderstorm di sana. Jadi ini merupakan salah satu forecasting tool yang sangat berguna bagi para peramal cuaca untuk mengeluarkan amaran-amaran cuaca tu ada orang ramai melalui aplikasi bimbit itu. Seperti yang tertera di bahagian bawah sebelah kanan betul. Ini ya. Bottom right itu. Jadi kalau kita lihat di sana tu mostly ia punya echoes-nya orang echoes yang berwarna itu di laut, artinya di laut sejang masa ini itu ada hujan. Turunan hujan. Jadi bukan negara Brunei Darussalam sahaja tu kalau kita lihat tadi ya. Ada nampak sedikit lah saja tapi mostly Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Jadi kalau macam ia datang menuju ke Brunei nampak tu. Nampak tu pergerakannya. Okey. Jadi kalau ini bukan saja kami dapat melihatkan, so nanti kalau bis kita ada mendownload Brunei WX itu, bis kita sendiri pun boleh melihat tu ke mana geraknya hujan itu. Macam kan sampai sudah dari Belait ke tahu Brunei kita kan senang planning kan. Jadi ciri kedua sini adalah ramalan turunan hujan. Jadi daripada rajah yang ada dikongsikan dalam aplikasi bimbit Brunei WX, orang ramai boleh mendapatkan ramalan turunan hujan ini bagi tempoh 1 minggu. Jadi itu ramalan hujannya bagi seluruh negara Brunei Darussalam. So general saja. Tapi kalau bis kita mau lebih detail, aku mau di kampungnya orang di Kiudangnya, very specific kan, bis kita call 114 weather line kami dan kami boleh bagi tahu.
Jadi pengiraannya macam mana tu milimeter hujan kami turun? bagi tahulah hujan ke indah ramalan kan. Ramalan. Okey. Jadi untuk feature yang ketiga pula lokasi kegemaran. Okey, lokasi kegemaran ni nyorang favorite location tadi. So sekiranya Ani ke tani di Bandar Seri Begawan Jadi tapi Tani tinggal di Seria sebenarnya. Tani masukkan sana lokasi favorite Tani Seria. Jadi Tani boleh mengetahui apa yang terjadi di Seria masa ni. Hujankah, indah hujankah. Okey, di sana memang ada beberapa features yang lain seperti suhu udara, peratus berkemungkinan hujan, artinya chance of rain. And then tiupan angin dari mana, kelembapan udara dan pelbagai lagi lah. So Ani memang kita mesti explore sendiri. Banyak lagi features lain. Saya suka menggunakan fitur tersebut ya. Dan lokasi kegemaran saya, kalau saya tidak silap, saya simpan Pulau Pelumpong. Pulau Pelumpong. Kerana saya sering menuju ke sana memancing. apabila melakukan aktiviti memancing. Fahami. Kami memang selalu dapat call tu daripada nelayan-nelayan. Wali kali antaranya. Barangkali just salah seorangnya. Baiklah, alhamdulillah ya. Dapatkan aplikasi tersebut untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Itu baru 3 sahaja fitur utama. Kerana saya lihat pasang surut juga ada dimasukkan di dalam aplikasi tersebut ya. Tapi itulah kita sarankan untuk audio menyimak sendiri apa sahaja intipan aplikasi tersebut. Berehat seketika, audio penonton jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Baik Auda, kita masih lagi dalam segmen Negara Pintar Terhubung dan sekarang kita akan beralih bersama dengan Tuan Melvin. Jadi tuannya kami difahamkan pada masa ini ada berlangsung pertandingan fotografi cuaca. Boleh jelaskan Tuan? Ya, baiklah. Kami ingin menjemput para penggemar cuaca dan juga penggemar fotografi untuk sama-sama menyertai pertandingan fotografi cuaca ini. So, pertandingan ini diadakan sempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia pada tahun ini yang bertemakan masa depan cuaca, iklim dan air merentasi generasi. So, kalau akan join pertandingan fotografi cuaca ini, orang ramai bolehlah menghantar gambar-gambar pernyataan sepanjang tempoh 4 bulan. Itu bermula 10 Oktober yang lepas sehingga 10 Februari 2024 pada tahun hadapan. Wow, tempoh 4 bulan ya. Satu tempoh yang lama. Saya kira Auda mampu untuk menangkap gambar-gambar yang kita kira mantap lah ya. Kalau kita lihat di sana, ini dia poster yang dimaksudkan ya, menjemput orang ramai untuk mengikuti pertandingan fotografi cuaca ini tadi ya. Temanya tahun ini masa depan cuaca, iklim dan air ya, merentasi generasi. Jadi macam mana Auda untuk menceritakan daripada tema tersebut kepada gambar yang ingin Auda tangkap, itu tertakluk lagi lah ya kepada kreativiti dan juga kemahiran juru foto masing-masing ya. Apa terma dan juga syarat ni bagi pertandingan fotografi cuaca ini Tuan Melvin? Ya, betul. Ada beberapa terma dan syarat bagi pertandingan fotografi cuaca ni. So, terms and conditions ni adalah seperti yang akan didisplaykan di TV ni. Pertandingan ini dibukakan kepada semua warga tempatan dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Yuran peserta adalah percuma. Seterusnya, gambar digital mesti dihantar selewat-lewatnya pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Seterusnya, gambar hendaklah disertakan dengan penerangan atau cerita tidak kurang daripada 10 patah perkataan. Contohnya, jangan bagi macam penerangan hujan saja atau awan saja.
Seterusnya, gambar hendaklah diambil semasa tempoh pertandingan. Artinya jangan pakai gambar yang lama. Lepas itu, gambar mestilah hasil karya asal peserta. So, kalau kan hantar gambar, jangan pakai gambar dari Google, search engine yang lain. Yang original. Yang original lah tu. Atau screenshot dari social media, jangan pakai itulah. Yes. Seterusnya, gambar yang dihantar adalah hak milik BDMD dan boleh digunakan, dipamerkan dan dicetak semula. Lepas itu, gambar akan dinilai melalui kualiti dan keaslian gambar, cerita kreatif atau penerangan dan berkaitan dengan tema pertandingan. Seterusnya, gambar boleh diambil dengan menggunakan kamera SLR atau kamera telefon bimbit lah, pakai mobile phone saja. Lepas itu, gambar hendaklah dalam format JPEG kualiti HD, high definition, dan hanya edit secara minimal yang dibenarkan. So, ini yang penting lah. Jangan terlampau edit gambar-gambar itulah. Jangan, you edit ada extra lightning kalau macam cuacanya itulah. So, lebih dari satu penyertaan adalah dibenarkan. Dan last sekali, kandungan gambar yang tidak sesuai akan ditarik balik secara automatik daripada pertandingan. So, contohnya, jangan mengambil gambar yang menonjollah atau gambar-gambar yang sensitif. Bagaimana cara untuk mengikuti pertandingan ini, Tuan Melvin? So, seperti yang display arah TV Bizkita, pada masa ini ada 3 langkah mudah saja untuk menyertai pertandingan ini. Langkah pertama, pergi ke pautan laman web bit.ly/BDMD-WPC2023. Langkah kedua, kemudian isikan borang di atas talian dan muat naik gambar penyertaan untuk didaftarkan dalam pertandingan ini dalam format JPEG atau kualiti HD, dan kemudian klik hantar dan submit. So, langkah ketiga, kalau Bizkita akan menghantar gambar yang lain, boleh itulah ulangkan langkah pertama dan kedua lagi. Jadi Tuan Melvin, apakah antara hadiah yang bakal dimenangi bagi pertandingan fotografi ini? So, akan ada 3 pemenang bagi pertandingan fotografi cuaca ini nanti. Sebagai pemenang pertama akan mendapat wang tunai sebanyak RM500. Pemenang kedua akan mendapat wang tunai sebanyak RM300 dan pemenang ketiga akan mendapat wang tunai sebanyak RM200. So, selain daripada itu, peserta juga akan mendapat sijil penghargaan dan cendera hati daripada pihak jabatan. Alhamdulillah ya. Jadi kesetuan, jadi puannya kita berbaki dalam masa 1 minit saja lagi ni. Jadi mungkin boleh jelaskan, mungkin ada seranan ataupun harapan sebelum mengakhiri wawancara ini. Jadi sedikit seranan saja, kalau download kami punya Brunei WX untuk get to know more about weather ni, dan juga kalau mau berhubung terus dengan peramal cuaca kami, call 114. Baik, dari Tuan Melvin sendiri mungkin ada saranan dan juga harapan untuk pertandingan fotografi ini? Sekali lagi kami ingin menjemput orang ramai untuk menyertai pertandingan fotografi cuaca inilah. So, masa lama lagi itu tempoh waktu pertandingan ini 4 bulan itu. So, take the chance lah to ambil gambar dan join ini. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertandingan fotografi tersebut akan mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan daripada orang-orang kita ni. Di samping itu juga kita mengharapkan mudah-mudahan selepas ini kalau kita ni cek App Store ataupun Google Store, download aplikasi Brunei WX itu semakin meningkat dan penggunaannya semakin ramailah di kalangan kita ni untuk sama-sama kita ni terus memerhatikan keadaan cuaca di negara kita ni Brunei Darussalam ini Apapun itu, terima kasih kita ucapkan buat narasumber kita yang mulia Puan Nadiatul Afifah binti Haji Muhammad Yassin, pegawai kaji cuaca, dan juga terima kasih buat yang mulia Tuan Melvin Lim Wee Chuan, pegawai pemasaran. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu dengan perkongsian yang lain pula. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum dan ribuan terima kasih Tuan Melvin. Terima kasih.